سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيا ورسولا. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kenaji Pengurusi Majlis Para Imam Alhamdulillah di datang kuasa masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hampir 7 bulan kita berada di dalam taman-taman syurga. Hampir 6 bulan. Kebetulan pengajaran dibenarkan bertepatan pula dengan bulan Rabiul Awal. Maka kita ambil peluang insya-Allah mudah-mudahan untuk imarah rumah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi di antara orang yang terbaik di sisi Allah pada hari kiamat. Sebagai akibat kepada saya dan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna aqrabakum minni yawmal qiyamah kulli mawtinin aksyarukum alayya salatan fid dunya. Fil akhir hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Kisah ini berlaku kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaiman kepada Nabi untuk dijadikan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah menuju Madinah, orang Madinah berebut-rebut nak beri sesuatu kepada Nabi. Ada yang tawarkan makanan, ada yang tawarkan tempat kediaman, ada yang tawarkan pelbagai macam. Ummu Sulaiman ni tuan, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak beri juga sesuatu kepada kamu, tapi aku bukan orang yang ada. Tapi aku nak berikan kepada kamu anak aku ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, supaya menjadi pembantu. Dalam hadis yang kita baca tadi tuan, kata Anas bin Malik, suatu hari aku jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi kata kepada Anas bin Malik, Nabi kata, wahai Anas, inilah pertemuan kita yang terakhir. Kemungkinan selepas ini kita tak jumpa. Dan memang tuan, memang Anas bin Malik lepas pertemuan dengan Nabi ini, dia tak jumpa dah dengan Nabi. Kenapa? Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik bila dia dengar Nabi kata ni pertemuan yang terakhir, Anas bin Malik faham dia tak lama dah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ini pertemuan kita yang terakhir, kata Nabi, wahai Anas bin Malik, kalau kamu ada terbuku di dalam hati kamu, kamu nak tanya apa-apa ini, kamu tanya. Maka Anas bin Malik tuan, dia tanya beberapa soalan kepada Nabi. Antara yang dia tanya kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, satu benda aku nak tanya kamu.
di mana aku nak cari kamu ya Rasulullah untuk dapat syafaat kamu, untuk dapat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Anas bin Malik, seandainya kamu berada di dalam kesusahan pada hari kiamat, tuan-tuan, kita hari kiamat susah. Susahnya bukan susah main-main, susah sungguh. Kalau kamu berada dalam kesusahan pada hari kiamat, wahai Anas bin Malik, kamu carilah aku di padang mahsyar. Tuan-tuan, kita nak pergi padang mahsyar esok ni tuan-tuan, bila tanpa kala kedua ditiup bangkit manusia daripada kubur, kita nak pergi padang mahsyar ni bukan macam kita nak pergi langkah ni. Kita siap tempoh booking bilik dah semua, bukan. Kita nak pergi padang mahsyar ni tuan-tuan, bukan macam kita nak jaga orang haidah, nak putih buat setiap hari, bukan. Kita nak pergi padang mahsyar ni tuan-tuan, bukan macam kita nak pergi Pulau Tioman, Pulau Randa, Pulau Perhatian, bukan. Kita nak pergi padang mahsyar ni tuan-tuan, kita nak duduk satu tempat, yang mana tempat ini akan menentukan ke mana kita hari kiamat. Anas bin Malik tuan-tuan, bila dengar Nabi kata cari di padang mahsyar, menangis. Tuan-tuan pergi stadium Bukit Jandil tengok bola tuan-tuan. Dalam stadium ada 80,000 orang tuan-tuan. Bayangkan masa tu tak ada lagi telefon. Saya kita duduk dalam stadium. Jadi teman yang saya kawal duduk dalam stadium tu, Allah mencari tuan-tuan. Dan ni tak boleh telefon kawal tu bangku nombor sekian-sekian. Kita duduk di rumah ni, mak ayah kita duduk di rumah ni tuan-tuan. Tengok tawak ni tuan-tuan. Belum pandemik je dah, dulu ramah. Masa tu 4 juta orang buat haji. Ni mak kita duduk pegang kain ihram ayah. Ayah kata pegang kemah, jangan tunjuk. Terlepas ni dah Allah. Sat terlepas tuan-tuan. Dia pegang balik tu, kena kain ihram orang lain. Nak ceritanya 4 juta manusia duduk di padang Arafat, duduk tawak ni tuan-tuan. Masa tu kita nak cari pun tak jumpa dah. Apalagi nak cari lagi di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, ramai orang di padang mahsyar. Kalau tak jumpa kamu di padang mahsyar, mana lagi tempat aku boleh cari? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu tak jumpa aku di padang mahsyar, aku menunggu kamu di telaga Kausar. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya tempat kita boleh minum pada hari kiamat. Tuan-tuan, Rasul jadi dah telah masuk jabatan padang mahsyar, tak ada. Hari ini kita boleh pergi minum di mana-mana, tak ada masalah. Nak pergi makan suruh, tak bawa kapur raja. Haji-haji sefu kita bakar special dekat Nasrullah boleh. Kata dia makan roti payah, sultan power sikit, kasih pada waktu. Tapi padang mahsyar Allah hanya satu tempat minum, telaga Kausar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seorang pada minum, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara giliran kita tu nombor berapa datang. Kalau jenis mari mesti terima saja, dia lain tak mari. Saya sudah tahu nombor 7 dah dulu. Kalau tak jumpa di telaga Kausar ya Rasulullah, mana lagi tempat aku nak cari kamu? Nabi kata, aku menunggu kamu di neraka di sana. Tempat timbulan amal untuk menentukan kita syurga atau neraka. Kalau di neraka bisa tidak jumpa ya Rasulullah, mana lagi aku nak cari kamu? Nabi kata, aku menunggu kamu di titik sirat. Satu
titian yang begitu banyak, yang penuh dengan duri, yang penuh dengan pelbagai kepayahan, nak boleh rentak di tuan Allah. Kita boleh rentak negeri ni pun Allah suka ni, Allah yang maha tahu. Anak boleh jumpa mak, boleh rentak dia jumpa cucu. Ni boleh rentak negeri ni, suka ni, Masya Allah. Ada satu lagi rentas setiap surah pada hari kiamat. Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, seandainya padang mahsyar aku tidak jumpa kamu, Telaga Kausar aku tidak jumpa kamu, neraka mizan aku tidak jumpa kamu, titiang sirat aku tak jumpa kamu. Empat tempat yang engkau sebut ni aku cari kamu tak jumpa, kata Anas bin Malik. Apa nasib aku pada hari kiamat? Anas bin Malik sahabat yang duduk 10 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, confirm ibadah dia sama macam Nabi, masih bimbang tak jumpa Nabi di kiamat. Allah. Anas bin Malik tiap waktu duduk senayang di belakang Nabi, jadi makmum kepada Nabi ni. Tak ada terlepas walaupun satu waktu dengan Nabi, duduk senayang berjemaah dengan Nabi, masih bimbang tak jumpa dengan Nabi pada hari ini. Anas bin Malik duduk berperang berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertaruh nyawa dia untuk agama, masih lagi bimbang tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ceramah makhluk macam mana? Kita berani nak jumpa Nabi. Allah. Masya Allah. Nabi kata, inna aqrabakum minni yawmal qiyamah fi kulli mawtinin aksyarukum alayya salatan fid dunya. Nabi kata, inna aqrabakum minni, orang yang akrab dengan aku, orang yang dekat dengan aku, orang yang bersama dengan aku, yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi kulli mawtinin, pada setiap tempat. Nabi bagi hint itu. Nabi kata, antara orang yang dekat dengan aku di mahsyar Allah, antara orang yang dekat dengan aku di Telaga Kausar, antara orang yang dekat dengan aku di neraka mizan, antara orang yang dekat dengan aku di titiang sirat. Siapa ni tuan-tuan? Asyaukum alayya salatan fid dunya, orang yang masa dia hidup atas dunia, dia banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid habis sembahyang jemaah, pengerusi baru ataupun imam dia baru, dekat jemaah sekalian, kita nyari jemaah sunat berselawat, tamu-tamu di bulan-bulan melindungi Rasul, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang jemaah, jangan turun dah, kita pakai selawat dah sepenuh bulan waktu ni. Demi Allah, banyak orang yang turun pada selawat. Allah, ingat memang selawat Tuhan Nabi. Man shalla alayya wahidah, siapa yang berselawat kepada aku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi biha asyara, sesungguhnya Allah limpahkan kepada dia 10. Sallallahu ala Muhammad. Berapa ustaz itu balik, tak saya sungguh pernah sallallahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tak balik, selawat kuat, selawat kuat, selawat kuat. Nak senyap sekejap ni tak ada, tanda hormat pada Nabi sallallahu ala Muhammad. Ngai-ngai pun kena jadi. Allah. Bukan begitu orang dulu ni belum-belum Korea itu tu. Allah. Nabi antara orang yang kita cari, Nabi
kiamat tak boleh tolong kita. Anak hari kiamat tak boleh tolong kita. Kita hari kiamat mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah sebut nama Nabi pun tak ada masa. Mana mungkin jumpa Nabi di masyarakat subhanallah. Kalau sebut nama Nabi pun kita tunjuk boring, kita tunjuk tak minat, kita tunjuk tak suka. Mana mungkin dia ada kekuatan untuk buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mulia benar Allah. Bila Nabi wafat, Anas bin Malik habis-habis ayam menangis. Bila Nabi wafat, habis-habis baca Quran menangis. Bila Nabi wafat, ingat kat Nabi ni menangis. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka menghilangkan rindu kepada Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat nak menghilangkan rindu kepada Nabi. Tiap kali dengar azan, mereka mari di masjid untuk sembahyang berjemaah. Kenapa? Kerana itu adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apa? Namun kita tak boleh mengajak, marilah pergi, kita mari masjid, duduk dia dan mula-mula makhluk pula ni, marilah pergi. Lagi lagi Ustaz, bapa pula saya tak wasting satu terus pun bahaya. Wasting satu terus, ambil gambar Ustaz yang 3 potong tempat, saya sudah di wasting. Pakcik satu terus dah nampak masuk dalam Facebook, mau alhamdulillah. Tak boleh mari dalam masjid tak, tadi lagi Ustaz, bapa pula saya tunggu terus kedua. Kalau pemain dalam mesin awal ni 3 minggu, AstraZeneca, papok kamu, nak boleh ke nombor 2. Ambil duduk yang kedua. Pakcik duduk kedua dah, duduk kedua dah Ustaz, alhamdulillah. Dah boleh dah mari masjid dah. Tak boleh nanti Ustaz, bapa pula saya menunggu duduk yang ketiga. Bila nak boleh tak tahu. Mari duduk melagak maka tak ada. Pada ni lagu mana bunyi yang jauh lihat mana ni? Awal ada begitu. Kukulah lain kali mari tuan, minggulah Rasulullah ni marilah. Tunjuk sayang pada Nabi. Kalau buat agama kita berkira, kalau buat agama kita banyak dalil, kalau buat Rasul kita banyak alasan. Kalau buat Allah dan Rasul kita banyak kerja. Kita pergi Kenya kan, bunyi dia mau sentuh, baru pada mau kayu, apa kayu pun. Dan punya nak duduk kebok kawan. Sibuk kata mengai kali-kali. Tapi kita pergi Kenya, 3 hari Ustaz, agak-agak balik tau. 3 hari juga mana kita bilang. Awal kan disebut kata bahawa tak ada gawi. Jangan kata 3 hari, 3 mana? 3 bulan kawat kamu hari. Tuan-tuan, nak mari antara maghrib dengan isyak tak ada masuk. Subhanallah. Tapi berangan nak jumpa dengan Nabi di padang mahsyar. Berangan nak jumpa dengan Nabi di Telaga Kausar. Berangan nak jumpa Nabi di Neraca Mizan. Berangan nak jumpa Nabi di Tiang Syirah. Sunnah Nabi tidak suka. Masya Allah. Anas bin Malik bila Nabi sudah tidak ada orang yang diingatkan Nabi. Antara tempat dia boleh hilang rindu kepada Nabi, dia pergi di Masjidil Nabawi ini di Madinah. Kenapa? Inilah tempat Nabi selalu datang. Datang masjid, hilang rindunya. Hayya as-salat. Allah yang nak dapat syafaat
Tapi ini ya Allah. Pasalnya kok sali kok lama, kok sali kok lama, kok sali kok lama. Kenapa dia kok sali kok lama, kok sali kok lama? Salah kok, dak salah tuan. Tapi bagilah sedikit masuk untuk Allah dan Rasul. Bukan lama kata Allah, maghrib pukul berapa? 6.50. Isyak pukul berapa? 8.4 minit. Ustaz kuliah ni paling lama lepas tu. Kalau saya kata besok berhenti tak. Lepas semua kita berhenti kuliah, 8.45 kita mula sembahyang, kok sini dah tertunggu dah daripada nanti tuan-tuan boleh pergi mana-mana dah. Dah tutup pukul 12 jam. Nak makan soto dah, nak makan tiapok, nak makan pemerintah, nak makan cadar, boleh takut. Ambil sikit masuk. Kalau wasing kita sanggup ambil untuk keselamatan daripada walau kaum Islam, kuliah maghrib ini adalah wasing untuk kita jumpa Allah pada hari kiamat. Tuan-tuan yang mulia Allah, Anas bin Malik ini. Sahabat tanya, wahai Anas bin Malik, setelah Nabi ini tidak ada, aku lihat kamu sentiasa menangis. Kenapa? Anas bin Malik kata, aku teringat Pak Tokoh Nabi kepada apa Nabi doa kepada kamu? Pertama, Nabi doa supaya aku panjang umur, makbul doa Nabi. Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Allah dia 120 tahun, makbul doa. Yang kedua, Nabi doa supaya aku ni murah rezeki. Anas bin Malik dimurahkan rezeki, makbul doa Nabi. Kebun kurma orang lain berbuat sekali-sekali, kebun kurma dia 2 kali sekali. Yang ketiga, Nabi doa aku supaya aku ni zuriat aku ni rahmat. Makbul doa Nabi. Anas bin Malik memang rahmat. Doa keempat aku Nabi. Kenapa? Doa Nabi yang keempat, Nabi doa supaya aku menjadi ahli syurga. Habis kenapa kamu menangis? Aku bimbang doa ni tak makbul. Kenapa? Kerana aku takut ada amalan aku yang Allah tak terima. Aku takut kalau ada dosa aku yang Allah tak ampun. Subhanallah. Tak boleh lah buat Tuhan untuk kita lebih bersahabat. Tak boleh lah buat. 10 tahun duduk bersama dengan Nabi. Makan dia ikut Nabi, ibadat dia ikut Nabi, pakaian dia ikut Nabi. Bukan dia ikut Nabi kerana dia baca kitab, dia duduk bersama dengan Nabi. Tapi masih rasa kuku ada ibadah Allah tak terima. Walaupun satu kata ikut Nabi. Pasal apa? Tawakuk dia luar biasa. Allah. Ni akhlak. Masya Allah. Walaupun dia orang yang sangat menjaga akhlak, dia orang yang sangat menjaga kata-kata. Anas bin Malik tuan, bila wafat Nabi pun, bila wafat Nabi ni tuan, dia khatam Quran sekali-sekali. Bukan sekali-sekali. Orang tanya dia, kenapa wahai Anas bin Malik, kamu sangat suka baca Quran sehingga kamu boleh khatam sekali-sekali? Kerana aku nak disibukkan dengan membaca ayat-ayat Allah. Aku bimbang bila aku tak baca Quran, aku sibuk membicarakan tentang kearifan manusia. Allah. Kita ni Allah. Kata duduk di meja penceramah tak? Belum saya bagi mengajar tadi, saya tengok satu video. Tuan hari ni trend je apa ini. Ada ustaz tu tak tahu nak mampu ketung perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Berbeza dengan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi amanah duduk di meja ni tuan, dan nak mengingatkan kita dan orang tentang keaiban kita. Kita nak membicarakan tentang dosa dan silap kita, supaya kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu antara sahabat yang nombor 2 bangkit selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiup sampai malam kedua,
bangkit Rasulullah. Lepas Rasulullah, belah kanan Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar, belah kiri Sayyidina Umar. Sahabat besar Nabi. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, Masya Allah, sayang dia kepada Nabi. Kadang-kadang di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wahai Aisyah, ada lagi tak sunnah Nabi yang aku tak buat, yang kamu cuma Nabi buat? Kita patut sibukkan benda seperti itu. Aisyah cerita lah, kalau ada benda Nabi tak buat, ayahnya tak buat lagi. Abu Bakar tertubuh. Sehinggalah saat dia nak meninggal dunia, sehinggalah saat dia nak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam sakaratul maut, hampir-hampir nak meninggal dunia dah. Kalau kita baca sirah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni katanya sakit kerana diracun oleh Yahudi selepas tahun. Lepas tahun kena racun. Waktu dia jatuh sakit. Dalam dia sakaratul maut, mari Aisyah ziarah. Aisyah radhiyallahu anha ribu kepada ayah dia. Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Aisyah, kamu ingat tak semasa Nabi wafat, siapa yang bersama Nabi? Aisyah kata dia ada, Ubaidillah ada, Ibnu Abbas ada, Ubaid bin Iyad ada. Sayyidina Abu Bakar tanya, kamu ingat tak wahai Aisyah, Nabi meninggal dunia hari apa? Aisyah kata hari Isnin. Lahir hari Isnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal juga hari Isnin. Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi meninggal dunia hari Isnin, ada tanya. Dia kata, ya Allah, aku tahu ni aku ni nak mati, tapi aku minta ya Allah atas rahmat kamu, kamu ambillah nyawa aku hari Isnin, kerana aku nak meninggal dunia sama hari dengan kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, hebatnya Nabi. Kita jangan kata nolong orang itu. Kadang-kadang benda wajib pun tidak terbuat. Hari Jumaat pun ni tuan-tuan, ramanya orang tak semaya Jumaat kerana duduk di pantai bukit keluar. Batuk rumah. Sayyidina Abu Bakar tanya lagi, wahai Aisyah, kamu ingat tak apa dia wahai ayahnya, kapan yang balut jenazah Nabi ini masa Nabi meninggal dunia? Berapa lah? Aisyah kata 3 helai kain putih daripada Yaman. Kain putih Suhuliyah. Suhuliyah ni lembu. Kain lembu. Yang kain belah ni kain lasing. Kain lembu ni macam kain semaya. Kain semaya lembuan lembu. Sayyidina Abu Bakar bila kata jenazah Rasulullah balut 3 helai kain putih, dia wasiat kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayah kamu ni kalau meninggal dunia, pastikan tubuh ayah kamu ni kamu balut 3 helai kain putih macam Nabi. Allah. Aisyah tanya, kenapa wahai ayah? Kerana masa ayah masih hidup, ayah boleh buat sunnah Nabi. Masa ayah masih hidup, ayah boleh sembahyang sebagaimana sunnah Nabi. Masa ayah masih hidup, ayah boleh buat segala-galanya sebagaimana Nabi. Bila ayah sudah meninggal dunia, ayah tak boleh buat apa-apa sunnah dah. 3 helai kain putih kamu buat macam Nabi, sekurang-kurangnya jenazah ayah berada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lawan kita tak lawan. Bubuh anak-anak apa kita ni tidak akan boleh melawan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di atas cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak habis lagi dia kata, wahai Aisyah, daripada 3 helai kain kapan, 2 helai kain biasa, 1 helai guna kapan cukup yang ayah pakai. Aisyah tengok tubuh ayah dia ni tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, walaupun dia khalifah, pakaian dia tak banyak. Aisyah tengok ada bekas buat tampung, ada bekas buat tampal, ada bekas jahit, ada koyok-koyok sikit. Kalau kita
risau. Aisyah kata, ya, jumpa ayah di buruk dah, jumpa ayah di lama dah. Ashtari, baca pengusia ayat kan? Kali nak berhenti ke tuan-tuan. Apakah tak tahu jatuh mana awak kita ni tu? Ya kena lanjut buku mana? Ya kena lanjut. Masya Allah. Aisyah kata, ya abadah. Dia kata, wahai ayah yang aku sayang, jumpa ayah ni dah terlalu lama. Takkan nak buat kayak kapan? Ashtari laka kafnan jadidan. Wahai ayah, nanti aku beli kapan baru. Sayyidina Abu Bakar kata, bal kaffinu li fi sawbi hadha. Jangan. Bono juga jumpa yang ayah pakai ni, dua helai kain putih yang lain tu, lama-lama tak boleh. Tapi jubah ni kena jadikan juga sebagai kain kapan. Laqad balaya abta. Aisyah kata, wahai ayah, jubah ayah ni lama dah, buruk sangat dah. Kita beli huk baru dah. La innal hayyal awlal bil jadid minal mayyit. Jadi Abu Bakar kata, orang hidup je nak benda baru, orang mati ni tak apa, bagai lama. Dia ingat sunnah Nabi ni tuan-tuan. Dia ingat nak mati, dia ingat Nabi kata apa? Inna mubazzirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara syaitan. Orang mati tak perlu benda baru-baru. Dia tak tahu meling apa dah. Beribut lama tak apa tuan-tuan. Habis maya Aisyah, kuih pakai makan dia dapat situ. Beri pahala kepada Allah. Kita orang makan pun boleh pahala, orang yang bawa mari pun boleh pahala. Sama-sama kita menjana pahala. Allah kita buat yang Allah Subhanahu wa taala. Dia nak juga jumpa dia ni sebagai kawan. Aisyah tak pasti tu. Dia kata, ya abah, wahai ayah yang aku sayang. Kenapa ayah nak guna juga jubah lama ni sebagai kain kapan, wahai ayah? Sayyidina Abu Bakar bila Aisyah tanya lagu tuan-tuan tu, dia kata, faqad kuntu usalli fihi wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Aisyah, sesungguhnya aku nak juga guna jubah yang aku pakai ni. Kebetulan jubah ni warna putih. Aku nak juga jubah yang pakai ni sebagai kain kapan. Kerana jubah ini aku pernah guna untuk sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi Makkah tuan, beli jubah haramai, beli mualla. Jubah ni kita lagi buat sembahyang di belakang Nabi. Tak ada. Kita pergi Madinah ni tuan-tuan, bila-bila buat umrah ikut travel ni tuan-tuan, beli jubah 5-4 pasal mana orang beli belakang. Ada tak jubah kita pernah guna untuk sembahyang di belakang Nabi? Tak ada. Kita nak duduk dalam majlis ilmu Nabi, Nabi sudah tidak ada. Kita nak sembahyang di belakang Nabi, Nabi sudah tidak ada. Kita nak berperang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, Nabi sudah tidak ada. Apa lagi yang tinggal kepada kita untuk kita bawa jumpa Nabi? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah tuan-tuan? Antara sunnah yang besar, mari masjid sembahyang berjamaah. Hayya 'alas salat.
Apabila kita mari di marah masjid dengan ikhlas kerana Allah, insya-Allah kita sedang menyambut panggilan kejayaan di padang mahsyar nanti. Apabila kita menyambut panggilan mari berjemaah, kita sedang menyambut panggilan kejayaan tak kalau kita meniti yang serok nanti. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi. Semaya berjemaah, doa menjadi ilmu, mari masjid, jemaah masjid. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, wa man ahabbani, sungguh dia sayang kepada aku. Wa man ahabbani, siapa yang sayang kepada aku dengan buat sunnah aku, kana mani fil jannah, sesungguhnya dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah. Offer ni tuan-tuan, Masya Allah, interesting. Buat sunnah, Nabi jamin syurga Allah subhanahu Allah. Warna mana ni? Gaborion, warna-warna gapo. Dengan jabat hatta tak mari selamat melindungi Rasul. Kita bapak Nabi, mak muda kita. Memang bisa kan? Bapa pula kawan nak tengok episod akhir. Kawan apa? 7 hari mencintaiku. Mama sabuk tukar drama. Episod berapa mana? Episod akhir yang mulai. Nak laku lagi. Betul. Allah. Tuan-tuan, kalau nak kuliah agama, rambut tentang Nabi, tuan-tuan, kita tukar dengan ramai, tuan-tuan. Agak-agak Nabi nampak tak kita daripada masa. Kalau kita tukar dengan IP, tukar dengan Suri Hati, Mr. Pilot, tukar dengan Rama Basiri, tukar dengan Mr. Bodyguard, tukar dengan Allah. Maka benar-benar di nasihat Allah, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi sahabat yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zaid bin Sahlu Al-Ansari. Nama familia dia Abu Talhah. Abu Talhah ni umur berapa tuan-tuan? Dia Abi Talhah bin Abi Talhah. Orang Arab ni kadang-kadang nama dia subuh namanya ni. Abi Talhah bin Abi Talhah. Dia ni umur berapa? 18 tahun. Nabi lantik dia sebagai apa? Bodyguard Nabi di dalam perang Uhud. Subhanallah. Bukan mesti bodyguard drama tu, bukan. Dalam perang Uhud ada 40 orang bodyguard Nabi yang berani mati kerana Nabi. Ketua dia siapa? Abu Talhah bin Abi Talhah. Kenapa Nabi pilih dia? Abu Talhah antara akhlak dia berpuasa sepanjang tahun kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik. Dalam perang Uhud Abu Talhah berpuasa. Ketika perang Uhud sedang sengit, Abu Talhah juga tuan-tuan rajulan ramiyah, pemanah yang paling tepat di kalangan sahabat. Budak bagi kamu, budak sekolah bagi kamu sniper. Dia boleh memanah burung yang sedang terbang. Tak pernah panah Abu Talhah tersasar daripada sasaran, pasti kena Abu Talhah. Dia boleh memanah sambil berdiri di atas kuda yang sedang berlari. Dia boleh memanah sambil duduk di tepi perut kuda yang sedang berlari. Dia boleh memanah sambil duduk di bawah perut kuda yang sedang berlari. Kepakaran. Dia boleh memanah sambil mengangkat 2 kaki kuda. Anak kita, dia boleh tarik motor ni tuan-tuan, tapi buat taksi Superman. Ketika perang Uhud sedang sengit, Khalid ibn Walid sebelum Islam, lepas Islam dia jadi Saifullah, dia jadi pedang Allah. Ketika perang Uhud sedang sengit, Khalid ibn Walid dia menaburkan senjata di kaki bukit Uhud. Penuh, perisai,
pedang, senjata. Atas bukit tu tuan-tuan, 50 pemanah hampir kehabisan anak panah. Nak pergi ke anak panah. Tengok anak panah ada di bawah, tentera musuh sudah lari. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sanggup korban diri untuk agama Allah, turun ambil senjata, bukan ambil harta. Putih, nak naik balik ni untuk bunuh, untuk panah musuh yang lain ni. Tengah putih ni lah Khalid ibn Walid daripada sayap berkuda belah kanan, Ikrimah bin Abi Jahal sayap berkuda belah kiri datang menyerbu. Di sinilah syahid pemanah-pemanah yang ditempatkan oleh Nabi di atas bukit. Bila dia tawan bukit Uhud di tuan, dua-dua tentera berkuda, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ajma'in pun akhirnya masuk Islam juga. Masa perang Uhud dia dengan Khalid al-Walid belum Islam lagi. Masa inilah Nabi diserbu ni tuan-tuan oleh tentera berkuda Quraisy yang begitu ganas dengan tekad untuk membunuh Nabi supaya Islam yang dibawa oleh Nabi lenyap bersama Rasulullah. Dia dikawal balik 40 orang. Tentera yang berani mati ni antaranya adalah Abu Talhah bin Abi Talhah. Ibnu Mas'ud menceritakan di dalam riwayatnya, Abu Talhah masa dia nak pertahan Nabi daripada serbuan musuh, dia telah memanah lebih kurang 200 bilangan panah. Ambil tali kena, mari belah kanan kena, mari belah atas kena, mari belah bawah kena, dia tali depan kena, dia tali depan kena. Orang Robin dalam cerita tu pelawak trik kamera. Trik kamera. Waktu pelawak hari tu tuan-tuan. Ni original ni. Panah kena. Mana-mana sahabat yang ada anak panah, bagi ke Abi Talhah. Kita jangan panah. Biar Abi Talhah panah. Kenapa? Dia panah kena, kita panah tak kena. Kesemua 200 bilah anak panah dia mengenai sasaran. Sehingga usul panah dia patah juga. Tuan-tuan pergi pameran Islam, tengok usul panah Arab tu tuan-tuan. Dia punya usul ni tuan-tuan memang panah tak boleh bunuh, anak panah dah habis dah. Abu Talhah campur panah yang sudah patah, ambil satu berisan, ambil satu pedang. Duk tepi anak panah yang nak kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku tengok Abu Talhah pedang yang dia pegang terlepas 2-3 kali. Sehingga dia pun akhirnya terduduk juga. Cedera parah kerana riwayat menceritakan dia terkena 6 bilah kena panah. Duduk tadi mana? Lalu begitu. Ummul Nusaybah Al-Ansari, seorang perempuan jururawat Islam. Ini dia panggil front line. Dia bukan tentera, dia tukang bagi ubat pada tentera, dia tukang bagi muka pada tentera, dia tukang bagi air pada tentera yang cedera. Tengok Nabi dalam bahaya, terlupa dia ni jururawat. Lepas kendi dia tuan-tuan, ambil perisai, ambil pedang, geduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tepi anak panah daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Nusaybah juga turban apabila terkena anak panah yang ke-12. Yang ke-12 tu tepat kena jantung. Tubuh. Bila dia lupa, darah dia ni, Nabi masa tu jatuh dalam lubang. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim kita tuan. Darah Ummul Nusaybah kena wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya di mana suami kamu wahai Ummul Nusaybah? Dia sudah syahid dalam perang Uhud, ya Rasulullah. Mana dua putera kamu wahai Ummul Nusaybah? Mereka juga syahid dalam perang Uhud, ya Rasulullah. Aku minta maaf ya Rasulullah. Aku pun rasanya akan menerima mereka. Tapi sebelum aku hembus nafas terakhir ini ya Rasulullah, boleh tak aku minta sesuatu? Nak minta apa wahai Ummul Nusaybah? Ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya suamiku, dua puteraku dan aku sendiri Allah tempatkan di dalam surga pada hari kiamat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makbul doa Nabi, wahai umat Nusaibah, surga kamu sudah diberi Allah. Akhirnya dia mati dengan syahadat la ilaha illallah. Tentang menerima dan tentang insyaAllah, yakinlah, mudah-mudahan tanda kita sayang Nabi, walaupun kita dah berperang di medan jihad, tapi kita berperang ke banyak betul. Ada orang yang mari masjid, perang ke baru pagi. Kalau kita papuk saya nak baju mana-mana, saya nak cari sibuk keluarga mana-mana ni untuk makan mandi saya dulu. Baju juga ke mana-mana masih tidak sihat, kita baju mana-mana pakai terus. Nak boleh kau mari masjid kita Tuhan, biar kita pergi aku orang nak mewah ulama, ya Allah. Saya bukan nak cakap ustaz mewah ulama, asal sudah kecil orang baik, asal sudah kecil orang baik. Nak boleh kau mandi sejak Malaysia orang baik, seperti yang tak gitu. Contoh, InsyaAllah tuan-tuan, kita mari pada-pada masya-Allah, Allah beri masyarakat. Ibu-ibu belakang ni masya-Allah, bawa benda-benda, bawa karipah lah, bawa kosu lah, bawa kulit putih lah, bawa macam-macam ni. InsyaAllah, Pak bawa duit pada ni maklum, Pak maklum tanda sayang kepada Nabi. Nanti bila habis ceramah ni, Allah yang mari masjid ni, Allah solat, Allah takwa. Bila dia makan, dapat pahala. Kenapa? Kerana pada mari dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan, Allah tidak akan sia-siakan. Biasanya awak ada dia tak, awak tak pokoknya orang ni nak masuk Malaysia lagi, nak kata lagi. Oh, mati dah tuan-tuan. Sahabat kita yang bawa kuih tengah balik. Kalau tuan-tuan nak macam kami tak jaga saya pun tak apa lagi tuan. Saya minta air kedai. Tolong lagi tuan-tuan, tolong lagi. Allah. Orang yang bawa kuih ni tuan-tuan, bila bawa ni sunnah, tolong makan itu juga sunnah. Kita rahim pada orang yang membawa. Supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat daripada anugerah sayang kepada Rasulullah atas majlis yang kita buat. Tuan-tuan, Abu Talha sayang pada Allah, sayang pada Nabi, sayang pada agama. Orang itu nombor dua. Ini kita nak ubah tak apa. Kita bukan nak belajar berat, suruh mari masjid yang baru. Hak tu ya Allah. Ayo kata si Ustaz masjid, apa panas. Main kipas putih mana? Bubuh kipas dia. Jadi kini buat macam-macam tanggung. Bubuh kipas putih. Pasal kipas dia betul dia mati. Sebutir dia apa? Kadang ada 3 putih, tak suruh juga sikit. Tak pada yang buat dia kata panas juga. Bubuh kipas tak ada. Kipas helikopter ada, kipas dia ada, kipas berdiri ada. Kalau kipas apa lagi? Panas juga. Kita tak ada mana-mana ni, jadi gatal. Akhirnya tuan-tuan, rezeki masjid ni nak suruh juga orang lagi pasal ekor. Ekor ni nak sama saja tak kacil. Berarti boleh jadi sedih, sejuk dalam ni ada ekor. Okey ada ekor, kita tak gitu. Bawa pula sejuk dah kau, nak duduk tak? Bukan sedih ni dah sedih lagi. Saya pergi satu masjid, besar masjid tuan-tuan. Saya bila ekor, ada letaklah putih. Ekor tu letaklah putih. Dia ngomong ada lalau dia, sakit hati. Kalau kita tak tunjuk kualiti kita ni sayang kepada Rasulullah tuan-tuan, kita bimbang hari kiamat. Kita tak ada tempat di sisi Nabi sallallahu. Kita tak payah jadi imam sudah ada. Kita tak payah jadi bilal
Kita tak payah jadi penceramah sudah ada. Kita tak payah nak bayar segala pelekom, peletri, ATK mesti akan selesaikan. Cuma minta tolong mari duduk je dengar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman banyak tuan. Ada terkasar bahasa. Ada segala perkataan dunia dan akhirat. Teman bila besok yang jaga supaya kita siapa diberikan kesedaran. Tak sayang Allah, tak sayang Rasul, tunjuk tak sayang Allah, tunjuk tak sayang Rasul, tunjuk tak cinta semayang berjemaah, tunjuk tak minat dalam menjadi ilmu, hari kiamat, this is big problem. Kita bermasalah besar pada hari kiamat. Ketika Allah masih lagi bagi nyawa ni tuan, Allah bagi umur ni tuan, supaya Allah cinta kita, Nabi cinta kita, dan kita juga mencintai Allah dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pada malam ini kita mengabarnya, mudah-mudahan ada orang bawa rezeki sihat berbadan, kita boleh berjumpa insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina qutbul arifin warzuqna fahman nabiyyi bi jahi qatil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin